Hurul and Amira merupakan puteri sulung daripada 4 orang adik-beradik, dilahirkan pada tanggal 19 Julai 2006 di Hospital Selayang, dibesarkan di Rawang, Selangor dan kini mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dan juga merupakan seorang pengawas perpustakaan yang berkomitmen, berfikiran terbuka dan berwibawa. Saya gemar meluangkan masa terluang dengan membaca apa-apa jenis bahan yang dapat meningkatkan pengetahuan saya. Berdirinya saya di sini kerana saya cinta akan negara. Maka pada hari ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Kekok karya Akif Basri. Akif Basri yang merupakan seorang psikologis klinikal yang berdaftar di bawah Malaysian Society of Clinical Psychology. Beliau juga merupakan seorang calon PhD dan pensyarah sambilan. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publication pada Mac 2021 dan mengetengahkan bagaimana cara kita untuk mendengar, memahami dan memberi respon apabila perlu. Buku ini telah terbahagi kepada 2 bahagian penting. Bahagian pertama iaitu komunikasi secara berhadapan dan bahagian kedua komunikasi secara alam maya. Bahagian pertama iaitu komunikasi secara berhadapan, penulis konsepkan sebagai komunikasi yang berlaku secara langsung antara dua pihak. Terdapat 3 komponen yang penulis ketengahkan iaitu yang pertama, cara supaya peluang memulakan luahan dengan selesa. Yang kedua, cara supaya peluang terus meluahkan. Dan yang ketiga, cara supaya peluang rasa difahami dan menamatkan perbualan dengan baik. Komponen pertama iaitu cara supaya peluang memulakan luahan dengan selesa dipengaruhi oleh 5 faktor, iaitu yang pertama, faktor tempat, yang kedua, faktor tanggapan pertama, yang ketiga, faktor personaliti pendengar, yang keempat, faktor kepercayaan, dan yang kelima, faktor soalan terbuka dan tertutup yang diajukan oleh pendengar. Komponen kedua pula iaitu cara supaya peluang selesa untuk meneruskan luahan terpengaruhi daripada 5 cara, iaitu yang pertama, kita perlulah menghormati perasaan peluang dan kita perlulah mengelakkan positiviti yang toksik. Yang kedua pula, kita perlulah sentiasa bertenang dalam setiap situasi. Situasi janggal yang penulis katakan ialah situasi menangis dan situasi senyap. Yang ketiga pula, kita perlulah mendengar untuk memahami, bukan untuk mengulas lagi apa yang kita dengar. Yang keempat, kita perlulah mendengar cerita peluang, bukannya membangkitkan cerita kita. Dan yang terakhir, kita perlulah hormati ujian yang dilalui oleh peluang dan tidak memperkecilkan maupun memperlekehkan ujian yang dihadapi oleh mereka. Komponen ketiga pula iaitu cara supaya peluang rasa difahami dan menamatkan perbualan dengan baik. Yang pertama, kita perlulah dengar untuk memahami, bukan untuk membetulkan apa yang peluang rasa. Yang kedua, kita perlulah faham parafrasa menamatkan perbualan dengan baik. Yang ketiga, kita perlulah menawarkan bantuan selain daripada menjadi seorang pendengar. Yang keempat, kita boleh memberi tip kesihatan mental yang umum seperti cara pernafasan dan senaman. Yang kelima pula, kita perlulah menamatkan perbualan dengan baik. Bahagian kedua pula iaitu bahagian komunikasi secara alam maya. Penulis memberi konsep bahagian ini sebagai apa-apa jenis interaksi yang berlaku menggunakan teknologi komunikasi. Penulis telah menyelitkan beberapa fakta psikologi alam cyber di awal bab ini, iaitu yang pertama, ketercapaian jarak, yang kedua, kesahihan maklumat, dan yang ketiga, tempoh masa yang fleksibel. Penulis juga telah meletakkan 4 faktor yang mempengaruhi keberadaan di alam cyber. Yang pertama, komunikasi secara segera. Yang kedua, komunikasi secara tidak segera. Yang ketiga, rangsangan deria. Dan yang keempat, maklumat datang secara langsung ataupun tidak. Buku ini dapat saya simpulkan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, untuk menjadi seorang pendengar yang baik, kita bukan sahaja perlu duduk dan mendengar, malah ada beberapa kemahiran yang perlu kita kuasai sebagai seorang pendengar yang baik. Yang kedua, setiap yang baik pasti ada buruknya. Penggunaan alam maya masih mendatangkan kebaikan, tetapi masih ada keburukan yang kita hadapi. Yang ketiga pula, kita perlu cakna bahawa semakin lama, semakin parah kesihatan mental masyarakat. Maka sebagai warga yang prihatin, kita perlulah membantu mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih.